Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sambungan daripada video tadi. Okey, kita akan buat latihan yang seterusnya dalam buku teks Praktis Komprehensif muka surat 88. Okey, cikgu akan bincang sikit-sikit lah ya. Nanti semua pelajar boleh buat latihan sendirilah selepas ni ya. Okey, sebelum tu kita tengok yang nota terakhir ni ya, untuk kita go through balik apa yang dah kita belajar. Okey, untuk tajuk ni ingat ya, kita dah belajar. Okey, pertama kita dah tahu apa dia pernyataan kan, kita dah tahu apa dia pernyataan dan apa dia hujah, kita pun dah tahu. Okey, dan kemudian daripada sini hujah ni ada dua keadaan, hujah induktif dengan hujah diduktif. Kita baru je belajar sebenarnya ni kan, hujah induktif ni macam mana, hujah diduktif ni macam mana. Okey, kalau hujah diduktif dia mesti tengok dua keadaan, kita kena ada dua keadaan kat sini. Okey, biasanya kita tahu sah dan munasabah. Okey, kalau sah macam mana, munasabah macam mana. Okey, satu hujah diduktif tu dia adalah sah kalau dia menepati tiga bentuk ni kan. Ni dia menepati bentuk yang pertama, menepati bentuk yang pertama, dan juga dia menepati bentuk yang kedua, dan juga dia menepati bentuk yang ketiga. Okey, jadi kalau semua hujah ni menepati ketiga bentuk ni, hujah ni akan jadi sah. Okey, macam mana dia jadi munasabah? Hujah ni akan jadi munasabah apabila kesimpulan dan premis yang dibuatnya adalah benar ya. Premis dan kesimpulan adalah benar. Jadi munasabah. Kalau induktif ada dua keadaan, kuat dan meyakinkan. Okey, kalau kuat tu kita tengok pada apa? Okey, kalau kuat kita tengok pada kesimpulan. Okey, kesimpulan yang macam mana nak menjadikan dianya adalah kuat. Okey, kesimpulannya kita tengok ya, kalau kesimpulan yang kuat di mana kita akan ada premisnya adalah benar. Okey, kalau ada premis palsu, dia tidak meyakinkan. Okey, itulah dia, ada kuat ataupun lemah dan juga meyakinkan. Boleh memfaham yang ni kita dah buat sebelum ni ya. Kita dah ada nota pun pada buku teks muka surat 82 ya. Satu hujah yang kuat dan lemah, kalau hujahnya kuat, kesimpulannya mesti benar. Kalau hujah tu lemah, lawannya lah kesimpulannya palsu. Dan kalau yang meyakinkan, semua premisnya adalah benar. Okey, dan awal-awal pelajaran dulu kita pun dah belajar ya, berkaitan dengan penafian. Macam mana kita nak menafikan kan. Okey, kalau kita menafikan, kita guna perkataan tidak dan juga bukan. Okey, dan juga kita ada belajar juga berkaitan dengan gabungan kan, gabungan dan juga atau. So daripada sini kita cari nilai kebenaran. Dan juga kita dah belajar juga berkaitan dengan implikasi. Okey, implikasi. Dan seterusnya kita dah tahu juga daripada implikasi dia ada akas. Okey, dan daripada akas kita boleh dapat songsangan, dan dari songsangan kita boleh dapat kontra positif. Okey, sekarang kita lihat ya. Di sini kita lihat nilai kebenaran dari segi akas, songsangan dengan kontra positif. Jadi kita dah belajar awal-awal sebelum ni. Okey, apakah perhubungannya di antara kedua ni? Perhubungannya biasanya songsangan akas dengan kebenaran akas dan kebenaran songsangan ni adalah sama. Okey, kebenarannya adalah sama. Kebenaran implikasi dengan kontra positif adalah sama. Okey, ini kena buat latihan banyak lah.
Jadi kita cuba buat latihan balik beberapa soalan. Okey, sebelum kita buat latihan sendiri ya. Okey, cikgu cuba beberapa soalan lah ya. Kita tengok. Soalan yang pertama, kita bagi idea. Mana datang soalan? Ni kat sini. So, untuk soalan ni, kita nak tentukan sama ada ayat di bawah ni adalah pernyataan ataupun bukan. Kalau pernyataan, kita kena tentukan ya. Kita kena tentukan bahawa pernyataan ni mesti pernyataan yang benar. Okey. Kita boleh nyatakan sama ada dia benar ataupun palsu, baru dia jadi pernyataan. Okey, contohnya kat sini kan. Contohnya kuboid. Kuboid mempunyai 6 permukaan. Benar ke palsu? So ini adalah benar. Sebab apa benar? Sebab kuboid memang mempunyai 6 permukaan. Sebab apa dia benar? Salah. Sorry cikgu. Adakah ia pernyataan? Okey, ini adalah pernyataan kan? Okey, ini adalah pernyataan. Kenapa dia jadi pernyataan? Sebab kita boleh nyatakan pernyataan ni adalah pernyataan yang benar. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, bila kita tengok yang ini pula. Okey, yang ini G. Okey, tengok pada G ya. G ni adalah bukan. Kenapa G adalah bukan? Sebab kita tak boleh nak nyatakan sama ada ianya adalah benar ataupun palsu. Okey, F ni pernyataan. Okey, now kita pergi kepada yang seterusnya. Kita cari contoh penyangkal. Okey, kat sini kita nak nombor 3 ya. Nombor 3 kita nak tentukan sama ada pernyataan ni benar ataupun palsu. Jadi kita tengok pernyataan. Kalau menggunakan dan, okey, kita dah belajar kan. Kalau menggunakan dan, adanya palsu, pernyataan ni akan jadi palsu. Kalau menggunakan atau, ada pernyataan yang benar, kesemua ni akan menjadi benar. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Sambil-sambil tu ya. Okey, kita nak lengkapkan hujah untuk membentuk hujah didaktif yang sah dan munasabah. Okey, macam cikgu beritahu sebelum ni, hujah didaktif mesti meliputi 3 bentuk. Bentuk 1 ada perkataan semua kan? All. Okey, bentuk yang kedua, jika P maka Q. Okey, bukan P dan Q. Bentuk yang ketiga, jika P maka Q juga. Tapi ini bukan Q, hasilnya adalah bukan P. Okey, contoh yang pertama kat sini kita tengok ya. Contoh yang pertama, ada perkataan semua. Semua mestilah dia bentuk 1. Okey, bentuk 1. Jadi apakah bentuknya? Kita kena ingatlah. Kena ingat kan? Bentuknya adalah A adalah B, bawahnya C adalah A, dan kita akan dapat C B kan? Jadi kita pun tulis faktor bagi 4, faktor bagi 8. 2 faktor bagi 4. A kepada B, C kepada A, C kepada B. So sini adalah C dan sini adalah B. Apa jawapan dia kalau C? C adalah, apa jawapan dia? Betul, 2. Okey, cikgu tukar. Biru tak apa nampak. Okey, 2. Apa 2? 2 ialah 2 ialah faktor bagi 8. Ingat bentuk kan? Ingat bentuk. Okay, B pun sama. B kita dah tengok sini. Jika. Kalau jika tak ada apa, dia semua akan jadi bentuk 2. Okey, ini bentuk 2. Ni kan bentuk 2. Bentuk 2 kan? Cikgu padamlah kelirukan sini kan. Ni, alamak, tak padamlah pula.
Okey, cikgu tulis kat sini lah ya. Bentuk 2 nanti keliru. Ni pun cikgu padam lah ya. Nanti keliru pula. Okey. Okey, bentuk 2 kita tulis kat sini. Okey, bentuk 2 kan. Jika P, maka Q, bawahnya mesti P dan kesimpulannya adalah Q. So di sini kita tengok yang pertama adalah X sama dengan 5. Yang kedua adalah 2X tambah 18. Okey, jadi kita lihat kan. Okey, yang ni kan. So yang kuning, ini yang kuning kan. So kuning akan jadi bawah. So kat bawah ni adalah kuning. So kita nampak kan kuning sama. Jadi yang tengah ni yang P lah. Yang atas ni adalah P kan. So kat sini P. Sini adalah P, sini pun sama P, sini pun bawah P. Jadi jawapan awak kat bawah ni adalah P. Jawapannya adalah X sama dengan 5. Ingat bentuk itu saja. Okey, yang ketiga pun sama jugalah. Bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga kita ada P. Jika P maka Q bukan Q. Okey, ini adalah bukan P. Jadi bukan Q kan yang kedua. Bukan P. Jadi kalau kat sini ini adalah bukan P. Yang ini adalah bukan Q. Bukan Q. Bukan Q kan. Bukan Q. Jadi ini adalah P dan Q. Apa dia P? A sama dengan beta kan. Jadi kita pun buat A sama dengan beta. Jadi jangan lupa kena tulis jika. Selalu dalam exam ya, kalau melibatkan soalan yang macam ni ya. Bila melibatkan soalan yang macam ni, pelajar selalu buat. Okey, pelajar buat macam ni. Alpha tidak sama dengan beta. Okey, lepas tu dia pun ambil yang tu lah. Betul dah ni. Sin 2 alpha tambah dengan sin 2 beta sama dengan 1. Betul. Tetapi jawapannya adalah salah. Sebab apa? Pelajar selalu lupa nak tambah kat depan ni. Okey, selalu lupa nak tambah yang depan ni perkataan jika, maka. Okey, boleh. So pastikan jangan tersilap lah. Kena ada jika, maka. Okay, bentuk implikasi. Okey, yang ni nanti buat latihan ya. Cikgu terangkan dulu cara macam mana. Okey, lengkapkan. Ini pun sama pelajar nanti boleh lengkapkan ya. Okey, itu adalah secara didaktif. Okey, yang ini adalah secara induktif. Kita bina kita bina formula lah, sebab secara induktif kan kita bina formula. Macam yang cikgu beritahu sebelum ni. Okey, nombor yang sama kita salin, nombor yang berulang, nombor yang bertambah, nombor yang berubah kita gantikan dengan huruf N. Contoh yang ni kan. Ini nombor yang berubah ni. Okey. Ini pun sama nombor yang berubah. So kena buatlah. Okey, boleh? Kena buat. Kena carilah dia punya ni. Contohnya kalau kita tengok soalan nombor 9, okey, perbezaan ni nombor 9 ni D. Kita tengok soalan nombor 9 D kan. Kalau kita lihat perubahan nombor ni, ini 1 2 3 4. Satu lagi mula dengan 0 1 2 3. So ada perbezaan kat sini tau. Okey, apa hubungannya kalau kita tengok macam ni? 1 2 3 4. Okey, dengan 0 1 2 3. Okey. Nombor 1 nak jadi 0 ni macam mana? Nombor 2 nak jadi 1 macam mana? Nombor 3 nak jadi 2 macam mana? Nombor 4 nak jadi 3 macam mana? Katalah kalau yang 1 2 3 4 ni adalah N. Apakah hubungan kepada 0 1 2 3? Jadi N kena tolak berapa untuk dapat nilai sebelum? 2 tolak 1, kita tengok kat sini kan. 2 tolak 1, 2. Tolak 1, 1. 3 tolak 1, 4.
3 tolak 2, 1. So, perbezaannya adalah 1. Untuk barisan yang ini, okey, tak nampak kan? Nak tunjuk, cikgu nak highlight kan. Okey, untuk barisan yang ini, okey, ia adalah N tolak 1. Jadi, apakah formula yang kita boleh buat kat sini? Yang 1, 2, 3, 4 ni, yang 1, 2, 3, 4 ni, yang ini. Okey, sebab tak nampak, cikgu buat arrow tak nampak. Okey, cikgu contohnya lah. Yang ini ni, okey, ini adalah formulanya adalah 3 darab dengan N tolak. Okey, kemudian yang ni pula ni. Yang ini ada, okey, yang ni adalah yang ni tak naik pula. Okey, yang ni adalah N tolak 1 kan. Nombor di depannya adalah tambah. Jadi kita kena tambah 2 dalam bracket. Ada 2 ke kat depan tu? Okey, tambah lagi dalam bracket 2. Dalam bracket N tolak 1. Di mana N sama dengan, N sama mula dengan 0 ke N sama dengan 1? So kat sini kan. N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berapa titik? Dan seterusnya berapa titik? Seterusnya ada 3 titik. Okey, itu adalah penyelesaian secara induktif. Okey, itu pun kita dah buat latihan ni kan? Okey, kemudian kita nak tentukan sama ada hujah ni deduktif ataupun induktif. Semua dah maklum. Perbezaan hujah induktif dengan hujah deduktif, cikgu rasa semua dah maklum. Okey, kemudian kita tengok yang kat sini. Kita kena bina kesimpulan secara induktif. Okey, ni pun samalah. Soalan nombor 12 ni kita kena hitung dan senaraikan perimeter. Okey, bagi menunjukkan, okey, itu perimeter sini lah semua kan. Okey, untuk soalan nombor 12, cikgu tunjukkan jalan kerja ya. Nanti you all buat homework. Nanti cikgu akan bagi beberapa soalan untuk semua pelajar buat homework. Okey, kita dah nak cuti kan? Kita dah nak cuti. Jadi kita kena buat homework lah. Okey, apa formulanya? Okey, berdasarkan dapatan daripada A apa benda? Hitung dan senaraikan. Kejap ya. Hitung dan senaraikan perimeter bagi 4 semi bulatan. Mana dia 4 semi bulatan? Okey, ini adalah semi bulatan yang pertama. Okey. Kemudian mana lagi semi bulatan yang kedua? Okey, ini yang kedua. Kan yang kedua. Mana lagi yang ketiga? Purple. Okey, yang ketiga. Mana lagi semi bulatan yang ketiga? Ni kat dalam ni yang kecil ni. Sama warna purple juga. Okey, itu yang ketiga. Ini yang ketiga. Okey, mana lagi semi bulatan yang keempat? Warna apa ni? Kuning. Biru. Okey. Ni yang satu lagi biru. Ni yang keempat kan? So ada 4 lah. 4 perimeter semi bulatan. Okey, apa formulanya? Formulanya kita guna formula yang ini ya. Okey, formulanya yang inilah. Ini berdasarkan dapatan kan. Tapi kalau kalau kita tak tahu, kita kena buat macam mana? Nak cari perimeter semi bulatan. Okey, kita dah belajar kan? Okey, kita dah belajar formula. Cikgu tambah ni sekejap sikit lagi cikgu nak habis dah pun.
semi bulatan semi bulatan. Perimeter semi bulatan sama dengan theta per 360 darab dengan perimeter kan 2 pi J. J tak payah buat apa-apa. 2 pi J. Okey. So sekarang J nya diberi kat sini adalah J diberi kan jejari kat sini. Jejari semi bulatan yang terbesar ialah 32. Okey, kita dapat maklumat kat situ bolehlah tu. Okey, kita dah dapat. So kita dah dapat kan? Kita tengok. Jejari yang paling besar sekali kat sini adalah ini adalah so ini adalah 32 kan? 32. Okey, yang ini pun sama 32. Ini pun sama 32. Kalau bahagi 2 ini adalah 16. Okey, ini 12 sini pun 16 bahagi 2 yang ini adalah 8. Jadi dapatlah. Jejari kita tak payah buat apa, kita ambil je nilai. So dapat buat satu persatu. So kita akan dapat 4 semi bulatan. 4 perimeter semi bulatan. Lepas tu daripada situ kita pun bina formula. Okey, kita bina formula. Kita dapatlah satu persatu kan. Okey. Jadi kita boleh selesaikan. Bila kita dah selesaikan, kita akan dapat polanya lah. Polanya untuk kita membenarkan formula yang ini. Okey. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi secara bersemuka pada minggu depan satu lagi, sebab minggu depan cuti sekolah kan. Okey, jadi masa cuti sekolah ni sila lekapkan segala kerja rumah yang telah diberi. Okey, untuk cikgu buat semakkan bila kita buka sekolah nanti. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Selamat menjawab kerja rumah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.